belum diyakini kemaslahatannya antara dua maslahat ini, antara dua kebaikan. Kena ambil kebaikan yang telah tetap ataupun telah disyariatkan, telah yakin ia mendapat maslahat kebaikan. Kebaikan salat dikata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga salat itu menegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dah jelas dah maslahat dia, kita ambil itu dulu daripada maslahat yang lain. Mungkin perkataan ada satu benda yang kita buat, dia punya maslahat dia tak jelas lagi, maka kena buat yang lebih jelas. Mendahulukan maslahat yang besar daripada maslahat yang kecil. Maslahat dua-dua kebaikan, kena dahulukan yang lebih besar lagi kebaikan dia daripada yang kecil kebaikan dia. Kita ambil contoh apa? Contoh puasa tadi boleh tak? Boleh. Contoh apa lagi? Maslahat yang lebih besar lagi. Mungkin contoh haji pun boleh. Haji yang kedua dan seterusnya. Ataupun contoh umrah pun boleh. Maslahat untuk diri kita, walaupun ada nanti yang lain, maslahat kecil. Maslahat untuk masyarakat adalah maslahat besar. Mendahulukan maslahat sosial dari maslahat pribadi. Ini yang mungkin yang lebih tepat pada contoh mengerjakan umrah berkali-kali sehingga tidak menghiraukan jiran yang kelaparan. Mendahulukan maslahat masyarakat dari maslahat pribadi. Maslahat pribadi nak dapat pahala untuk diri kita. Maslahat masyarakat adalah untuk mereka nak menampung, nak makan, nak sekolah. Itu maslahat semua. Maslahat semua. Apabila kita lakukan yang lebih besar, maka kita akan dapat pahala yang lebih besar juga. Ini maksud dia. Apabila kita melakukan perkara yang kepada masyarakat, maka kita punya pahala adalah besar kerana ramainya. Sebab masyarakat itu kira ramai. Mendahulukan maslahat yang banyak daripada maslahat yang sedikit. Maslahat yang banyak. Satu pekerjaan tersebut maslahat yang banyak. Maslahat maksud dia kebaikan yang terdapat pada pekerjaan selepas itu. Itu maslahat. Kita lakukan benda yang maslahat dia banyak dan maslahat yang sedikit. Seperti salat tadi mungkin maslahat dia mungkin pahala kan, pahala yang banyak dan sebagainya. Kemudian mendahulukan maslahat yang kekal dan maslahat yang bersifat sementara. Maslahat dia ataupun kebaikan dia yang kita lakukan tersebut kekal sampai bila-bila. Manakala pekerjaan satu lagi, maslahat dia mungkin sementara sahaja. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, sebulan ataupun setahun habis. Kena lakukan yang kekal. Ini dalam kehidupan ataupun dalam syariat kita tidak akan tahu. Tidak akan tahu jika kita tidak betul-betul memahami fiqh dulu. Tidak tahu. Satu contoh yang mungkin agak kontroversi. Ini pendapat pengarang kitab. Agak kontroversi. Kita biasa nak korban. Syarat dalam hukum ini sampai 2 tahun. Umur dia 2 tahun. 2 tahun. Apa maslahat korban itu? Ataupun maslahat akikah itu? Masalah korban lah senang. Apa maslahat dia? Adalah untuk memberi makan kepada orang. Maslahat dia ni. Korban kita untuk memberi makan kepada orang. Itu maslahat dia. Ditetapkan 2 tahun kerana apabila 2 tahun kambing itu, maka kebiasaan dia telah besar. Ada 2 ekor kambing. Satu kambing setahun setengah. Seekor kambing setahun setengah, seekor kambing 2 tahun. Yang 2 tahun ni kurus je. Yang setahun setengah besar gemuk. Nak ambil mana? Dia kontroversi tuan-tuan. Tak boleh. Dalam hukum syariat, dia kena sampai 2 tahun baru boleh. Jangan. Kita nak ambil yang kurus, maslahat dia tak sampai. Maslahat dia untuk memberi makan sebanyak-banyak orang. Kalau yang kurus, dia makan tulang, dia lah boleh buat sup je lah. Sup tulang. Macam mana tuan-tuan? Ambil dua-dua. Apabila kita tak faham, mungkin kita keliru. Ini dalam hukum
baru cukup syarat. Dalam fiqh aulawiyat kata mana yang lebih besar manfaat dia, dan kemaslahatan yang besar ni lebih besar daripada kemaslahatan yang kurus. Pendapat dia kata kalau macam tu tak ada yang lain, dan kurus terlalu kurus, bukan kurus sedikit tuan-tuan, terlalu kurus. Kalau kurus sedikit beza 2-3 kilo tak boleh lah ambil yang setengah-setengah. Ini terlalu kurus, memang tak ada daging, ada tulang je, kena ambil yang setengah-setengah. Ambil setengah-setengah sebab maslahat dia. Kita nak korban tu bukan sebab dia kata 2 tahun, ilah hukum di situ. Sebabkan dihukum 2 tahun kerana kebiasaannya 2 tahun itu kambing telah besar. Itu ilah hukum dia. Ini kita belajar, nanti kita belajar shortcut lah, shortcut. Ilah hukum, suatu benda ni ada ilah hukum, ada sebab hukum itu. Ada sebab kenapa 2 tahun itu. Kenapa 2 tahun diletakkan? Kerana 2 tahun kebiasaannya kambing itu telah besar. Berbeza dengan kambing setahun setengah, biasa masih kecil. Tapi sekarang ini kalau negara-negara yang teknologi peternakan dia hebat, berbanding dengan tak ada teknologi, kambing kampung 2 tahun dengan kambing yang bela betul-betul setahun setengah, memang beza besar. Memang beza besar. Tapi kalau sekarang ni kita ada pilihan lah, jangan ambil pula yang tak sampai setahun setengah, tak sampai 2 tahun. Ini dalam keadaan kalau tidak ada pilihan, maka ambil yang lebih manfaat. Mendahulukan maslahat yang kekal, okay? Mendahulukan maslahat umum daripada maslahat utama, daripada yang kurang utama ataupun yang sub, yang kita kata apa? Yang pinggiran, yang di bawah yang utama. Di bawah utama. Ini banyak contoh, mungkin contoh yang tadi pun boleh. Mendahulukan maslahat mustaqbilah, masa depan, daripada maslahat yang sementara. Maslahat sementara. Mungkin kita ambil contoh maslahat masa depan. Kita tak nampak, tapi syariat nampak untuk masa depan. Apa contoh, tuan-tuan? Maslahat yang lebih besar untuk masa depan daripada maslahat sementara. Ya. Ada contoh 2 minggu lepas saya bagi. Mungkin orang minta tanah kita untuk jadikan jalan. Masalah masa depan, tuan-tuan. Dengan kita bagi tanah itu, maka depannya tempat itu akan maju mungkin. Masa depan. Masa depan itu. Dengan kita bagi tanah tersebut, mungkin masyarakat di situ akan berpengetahuan, sebab dia akan shortcut ke tempat pengajian. Ini kalau kita tak bagi tanah kita untuk jadi jalan, dia pusing. Apabila kena pusing, dia malas nak pergi. Kita telah menutup orang mengaji. Contoh, itu contoh. Dia banyak benda dalam masyarakat terasa tanah saya, hak saya, tak boleh. Maslahat kita itu kecil, sementara saja kita. Habis kita mati, habis. Apabila kita bagi maslahat untuk orang yang sekarang itu, orang yang akan lahir, orang akan bila-bila akan pakai. Maslahat yang kekal sampai bila-bila, maslahat yang kecil bila kita mati, habis maslahat tersebut. Perbandingan antara beberapa mafasid. Ini yang susah, tuan-tuan. Antara mafasid susah, antara kerosakan dengan kerosakan susah. Kita nak ambil mana satu? Dua-dua tak boleh. Kita nak beli kereta, kita nak buat pinjaman bank ke, ataupun kita nak buat pinjaman alung. Tapi sekarang ada yang Islami, kalau dulu-dulu. Tapi Islami pun masih lagi mungkin perbincangan dia agak mendalam. Alung memang kita tahu dah tak boleh. Dua-dua di situ ada faedah, ada bunga lah, ada riba. Dua-dua tak boleh. Asalnya dua-dua tak boleh. Asalnya alung memang jelas-jelas tak boleh. Dan samping riba dia
mencekik, cekik darah. Tiap-tiap bulan kita pinjam 1,000, tiap-tiap bulan kena bayar bunga 100. Kerana selepas beberapa bulan yang kita bagi bunga lebih banyak daripada yang kita pinjam. Maknanya itu memang sangat darar. Dalam hadis sebut, dalam kaedah disebut la darara wa la dirar. Tidak memberi mudarat dan tidak mendapat mudarat. Ini orang yang memberi pemudarat, orang yang menerima lagi mudarat. Orang yang memberi itu mungkin dia tak dibayar, dia lari, dia mudarat. Orang yang menerima tak bayar, lagi bunuh, lagi mudarat, kan? Ad-dararu yuzalu biqadri al-imkan. Kerosakan itu dihilangkan seboleh mungkin. Ada mudarat, dua mudarat, dua sesuatu pekerjaan, dua-dua rosak, kerosakan. Kita buat sesuatu, nak tutup kerosakan ini, kita buat kerosakan yang lebih besar lagi. Nampak? Tak boleh. Kita nak tutup satu kerosakan ini, kita buat kerosakan yang kecil daripada kerosakan yang besar ni, boleh. Boleh. Kalau kita tengok contoh, dia nak bantu orang Palestin, dia buat konsep amal mudarat, kumpul remaja-remaja duk menyanyi, berjoget sana, remaja-remaja bercampur antara lelaki dan perempuan. Nak buat baik, tuan-tuan, nak buat baik ni, takkan tak boleh kot. Nak buat baik ni, nak bantu orang Palestin ni, serang-serang oleh Yahudi, takkan tak boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab nak bantu orang diserang sedang mudarat, kita mengamalkan sesuatu yang lebih mudarat daripada yang kita nak buat. Habis semua remaja-remaja, habis semua, rosak semua pergaulan. Tak boleh. Kita nak bantu fakir miskin, kita pergi mencuri duit orang Cina gitu. Tak boleh. Walaupun dia orang Cina, tak boleh. Walaupun dia orang bukan Islam, tak boleh. Masih tetap haram. Niat kita nak hilangkan mudarat. Mudarat orang tak makan seminggu, kita curi duit orang lain bagi. Tak boleh. Menghilangkan mudarat dengan membuat mudarat yang lebih besar, tak boleh. Kita nak hilangkan mudarat dengan mengambil sedikit mudarat, boleh. Bukan kita cipta mudarat yang lebih besar. Kemudian dijalankan antara dua kerosakan yang paling ringan dan di antara dua kejahatan yang paling ringan. Kalau ada, kita tengok yang paling ringan sekali. Yang paling ringan sekali. Ada contoh saya bagi lepas. Dua-dua memang kena buat. Dua-dua kena buat. Kau contoh pasal rokok. Contoh rokok, mudarat. Orang merokok ni, mudarat ke tak mudarat, tuan-tuan? Mudarat. Kalau tengok puan-puan memang mudarat lah. Tapi kalau tengok tuan-tuan, ada setengah kata mudarat, ada setengah kata tak. Biasa macam tu. Dia dua-dua mudarat. Merokok mudarat. Kalau orang lelaki dah biasa merokok, tak merokok pun mudarat. Nak ambil mana satu ni? Nak ambil mana satu? Kena ambil yang sedikit mudaratnya. Yang sedikit mudaratnya. Kalau hisap rokok dan hil lebih mudarat daripada hisap rokok daun, nak ambil mana satu? Ambil yang lebih kecil lagi mudarat. Hisap rokok daun. Lepas ni boleh hisap rokok daun. Mula hisap rokok daun dulu, kemudian hilang terus. Bagus. Kalau ada dua mudarat, ambil yang lebih ringan daripada dua tersebut. Kena ambil juga. Sebab kalau tak ambil lagi mudarat besar, berhenti terus tak boleh. Sebab tu hisap juga. Sebab tak boleh berhenti terus kan. Tak boleh berhenti terus. Mana kita hisap terus lah. Itu makna dia. Bukan macam tu. Tak boleh berhenti terus, maknanya kena berhenti pelan-pelan. Hisap rokok daun dulu. Hisap rokok dan hil ni, ataupun rokok filter rokok-rokok je lah yang kita beli ni, dia mudarat dia banyak.
ulama telah senaraikan mudarat kan. Contohnya doktor dia akan bagi tahu lah. Kemudian ustaz pun bagi tahu mudarat dia. Keuntungan tu diberi kepada Yahudi, beli peluru untuk tembak orang Israel, mereka menekan orang Islam dengan duit tersebut dan sebagainya. Tuan-tuan, duit tu banyak bukan kita rasa, takkan kot saya beli satu bungkus je. Satu bungkus bukan banyak pun. Tuan-tuan, orang Malaysia merokok. Malaysia sahaja berapa orang? Cuba 10 sen keuntungan Yahudi daripada yang kita beli itu 10 sen. Seluruh Malaysia cuba kita kali. Itu baru seluruh Malaysia, tak kira Indonesia lagi. Dan rakyat Indonesia paling teruk sekali merokok, rakyat Indonesia lah. Umur berapa tahun masuk internet baru ni? Umur 4 tahun, budak perempuan. Masuk dalam YouTube tuan-tuan. Ayah dia ngajar dia merokok dalam YouTube. Dia asal rokok YouTube. Masuk dalam YouTube. Peringkat merokok ni tiap-tiap tahun meningkat. Mana berapa banyak kita telah bagi modal kepada mereka. Sebab tu tak heran orang Israel, orang Yahudi ni, kalau kita kira seluruh dunia, berapa kerat je banding dengan orang Islam. Kalau orang Islam bersatu, kita ludah mereka ni mati semua. Kalau orang Islam bersatu lah. Kita bandingkan orang Islam, berapa ramai orang Islam seluruh dunia bersatu melawan orang Israel, ataupun yang orang-orang Yahudi. Tak usah dengan peluru, ludah seorang sekali pun mati mereka semua. Tetapi sekarang ini kita bukan ludah, kita untuk support mereka. Support. Rokoklah tuan-tuan, boleh banyak sekali. Rokok boleh banyak sekali. Sebab tu kalau di negara Arab, mereka buat iklan rokok ni, dibuat iklan macam apa, pesawat tempur. Pesawat tempur si masuk ke Palestin. Mana kita tahu untung rokok tu membunuh orang Palestin. Buat rokok tu gambar peluru, tembak orang Palestin, anak-anak orang Islam. Ini tak boleh. Kena ambil yang lebih sedikit daripada yang lebih besar mudaratnya. Kita mengambil kerosakan yang lebih rendah. Kerosakan yang lebih rendah dipertahankan untuk mencegah kerosakan yang lebih besar. Kerosakan mungkin kerosakan remaja. Banyaklah contoh-contoh. Perbandingan antara masalih dan mafasid. Ini mungkin kita tak bahas walaupun ada perbincangan dia. Antara mafasid, antara kerosakan dan kebaikan. Kita biasa kata kebaikan lah, kebaikan. Kaedah yang kita dapat ambil adalah al-mafsadat as-saghirah tughtaru min ajli maslahah al-kabirah. Mafsadat yang kecil, kerosakan yang kecil dimaklumi demi kemaslahatan yang besar. Mafsadat yang kecil boleh buat untuk menampung, untuk menyokong maslahat yang lebih besar. Tapi kalau dua-dua kecil tak boleh. Kita buat konsep amal. Macam tadi memang mafsadat, dua-dua mafsadat kan. Mafsadat untuk menolong kebaikan. Ini kita buat konsep amal, tapi kita pisahkan lelaki perempuan. Tidak ada joget-joget yang rosak di situ. Ada mungkin dia punya kerosakan ada, tapi sedikit sekali. Sikit saja. Ada. Maslahat dia lebih besar. Orang kebuluran, maslahat dia lebih besar. Maslahat dia kecil saja. Dalam keadaan kita jaga itu ada juga mungkin percampuran, ada juga. Ada sedikit mafasidnya, kerosakan. Boleh kita buat. Boleh. Ini kaedah-kaedah ni siapa nak tahu tuan-tuan? Jarang orang dia nak tahu. Kalau orang-orang besar yang mengontrol sistem, ada yang nak belajar macam ni? Jarang. 2 minggu lepas saya baca surat Khabar. Kita tuan baca juga berita harian. Dia kata untuk mengekang masalah sosial di kalangan remaja, kita nak buat satu universiti untuk mengkaji gejala-gejala sosial sahaja.
Tuan-tuan, orang yang cakap begitu, kita tahu dah otak dia letak kat lutut. Tidak ada nilai. Tidak ada nilai, tuan-tuan. Orang Islam nak buat mesti untuk menyelesaikan masalah sosial antara remaja-remaja ni, kalangan remaja. Apabila ada masalah, ambil masalah, selesai. Tak akan selesai. Tapi Islam kata, dan sebelum tumbuh masalah, buang siap-siap. Sebelum tumbuh lagi, bagi dia asing siap-siap. Habis, tak payah nak tumbuh mesti. Tak payah, tuan-tuan. Buat apa saja program, pisahkan lelaki dan perempuan. Tidak ada program-program yang dapat menghubungkan lelaki dan perempuan. Habis cerita, tak payah nak tumbuh. Tak payah. Wajibkan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di sekolah. Bukan setakat wajib ambil, wajib peperiksaan. Baru anak-anak kita pergi tuition. Tuition apa? Pengajian Islam. Ada tuan-tuan pergi tuition pengajian Islam? Tak ada. Apabila tak ada, tak tahu. Apabila tak tahu, terbuat yang tak boleh. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi masalah dia bukan masalah nak selesai buat universiti, baru nak selesai masalah gejala sosial. Tak payah. Tak payah. Islam dah tetapkan dah. Untuk nak selesai masalah buang bayi ni, tak payah nak tubuh benda-benda yang lain. Buat ini, buat itu, tak payah. Allah dah kata, jangan dekati zina. Jangan dekati, bukan buat. Jangan dekati. Dekati, jangan ikhtilat, percampuran antara lelaki dan perempuan. Tutup aurat. Jangan bagi keluar anak malam, anak perempuan. Jangan bagi mereka keluar dengan lelaki. Jangan, semua dari mulut. Habis, selesai masalah. Ini kadang-kadang mak bapak pun kadang-kadang bangga. Bangga melihat anak-anak keluar. Bangga. Ini masalah. Jadi mak bapak tak faham. Kemudian mafsadat yang muncul sesaat dibiarkan demi maslahat. Kita ambil bahasa banyak lah. Sesaat dibiarkan untuk maslahat yang lebih kekal. Maslahat sesaat kita biarkan. Maslahat kerosakan. Maslahat mafsadat, kerosakan yang kecil kita biarkan demi kemaslahatan yang besar. Minggu lepas saya bagi contoh. Dalam perjalanan kita nak pergi ke tempat orang asli, kampung orang asli yang nak masuk Islam ni, kita tahu di sana ada kebaikan yang besar. Orang asli nak masuk Islam adalah kebaikan yang besar, kan? Dalam perjalanan kita jumpa orang yang sedang remaja yang bercumbu-cumbuan. Itu kerosakan tu, kerosakan. Kalau kita turun tegah dia, mungkin kita ambil masa sehingga kita lambat sampai ke sana dan mereka tak jadi masuk Islam. Kita biar saja sebab kita tahu itu sesaat saja, sementara. Mereka tak akan berada di situ berkekalan, tidak. Tapi kalau sempat, cegahlah. Kalau sempat, cegah. Ini masalah dia. Kalau tak sempat, kita ambil yang lebih besar mafsadat dia, maslahat dia, kita tinggalkan maslahat, mafasid, kerosakan yang ringan, yang sementara. Ini sementara. Itu contoh yang paling dekat kita faham. Hubungan dengan fiqh maqasid. Lepas telah mengambil sampai sini. Maqasid. Mungkin ini saya ringkaskan juga. Fiqh keutamaan juga berhubung dengan fiqh maqasid asy-syar'iyyah. Ini mungkin ada juga. Maqasid syar'iyyah ni, semua hukum-hukum yang dalam Islam ini ada maqasid dia, ada tujuan dia. Sebagaimana tadi, kenapa tujuan Allah syariatkan menjauhi perkara zina? Kenapa? Menjauhi, bukan melakukan, menjauhi perkara zina. Kerana dia punya maqasid dia, ataupun kita sebut tujuan utama syariat tersebut untuk menyelesaikan masalah sosial remaja sekarang ini, untuk menyelesaikan masalah pembuangan bayi, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Nampak? Ada masalah, tak ada masalah pembuangan bayi, tak adalah masalah.
anak haram. Tak terjadi. Jadi syariat ini dijadikan sesuatu syariat, ada dia punya tujuan utama dia. Tidak ada begitu sahaja. Kita disuruh ataupun kita dilarang, tidak ada semata-mata kerana disuruh dilarang, tak ada. Kerana ada sesuatu. Allah telah mengatur. Allah boleh mengontrol. Allah tahu apa yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat. Allah kata tak boleh makan babi. Orang jadi kenapa sebab ada lampu. Walaupun itu ta'abudi disebut, ada dari sudut lain ta'abudi. Kita ikut kerana kita beribadah. Walaupun satu ketika nanti dalam daging babi itu tidak ada lagi cacing apa disebut? Cacing pita. Ada satu cacing. Walaupun nanti tidak ada lagi, maka pengharaman dia masih tetap lagi. Masih tetap lagi. Sebab itu sebut ta'abudi. Tetapi konsep-konsep ibadah yang lain semua ada tujuan. Semua ada tujuan. Itu indahnya kalau kita bersama dengan Islam. Amannya dunia kalau orang ambil Islam. Tapi masalah sekarang, orang Islam tidak mengambil Islam. Itu masalah dia. Orang Islam tidak memeluk Islam. Konsep peluk ni selalu saya sebut konsep peluk Islam, bukan masuk Islam. Kalau kita peluk dia, semestinya kita akan sayang dia. Kita tak lepas. Orang buat sesuatu pada Islam, kita tonyoh muka dia, kita sedang peluk sesuatu yang kita sayang. Kita pegang Islam macam kita pegang bara api. Apapun terjadi kepada diri kita, kita akan tetap pegang Islam, tak lepas. Tak lepas Islam itu. Kita kena pegang betul-betul Islam. Kita kena sayang Islam itu. Barulah Islam itu tidak dicemuh. Ini masalah sekarang ni, Islam itu berada apa kita sebut, orang Islam ramai sudah disebut dalam hadis, tapi kita seperti buih-buih di lautan, seperti hidangan. Ini terjadi, tuan-tuan nampak sekarang ini. Orang bukan Islam ni, dia petik suai sikit je. Wah, di Libya perang sendiri, perang sendiri. Di Syria perang sendiri. Di Bahrain perang sendiri. Berbeza dengan di Mesir, berbeza dengan di Tunis. Jadi puak sana petik suai sikit je, semua perang. Di Afghanistan, di Iraq. Kemana kita tidak ada kekuatan. Nanti kita ada bab yang lain insyaAllah kekuatan ya. Jadi kesimpulan dia, semua hukum-hukum Islam yang Allah SWT berikan ada tujuan dia. Tujuan ini kita nak tahu. Macam puasa, tujuan dia la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang bertakwa. Kalau kita bincang takwa ni tuan-tuan, Masya Allah, takwa disebutkan bahawa kita berjalan di duri. Kita akan berhati-hati jalan supaya tak terkena duri. Kita berjalan. Kita hidup di dunia bertakwa. Kita akan hidup di dunia dalam keadaan berjaga-jaga. Sebab dunia ni penuhi dengan duri. Kita berjalan, kita seng-seng kita punya kain kita tengok mana duri, tak ada duri, baru jalan. Itu dia punya takwa. Untuk jadi orang takwa. Habis cerita kalau kita boleh jadi takwa. Habis. Tidak ada masalah dalam masyarakat kalau kita boleh jadi takwa. Tapi masalahnya, puasa itu tidak mendatangkan takwa lagi. Belum lagi. Hubungan dengan fiqh nusus. Fiqh nusus ni tidak diragukan lagi lah. Apa yang saja yang datang daripada syariat, itu kita pahami. Kita ambil bab ini yang baru, nusus tadi yang baru, yang maqasid juga yang baru. Saya fokus kepada mengutamakan kualiti daripada kuantiti. Ini yang baru juga. Dalam Al-Quran yang disebut bal aksaruhum la yaqilun, tentang kualiti, tetapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal. Ramai orang tak menggunakan akal, mana tidak ada kualiti. Islam menyebut
Kalau kita kerja pejabat, kita tekankan tentang kualiti. Kualiti dan perancangan. Islam telah menyebut benda ni, banyak menyebut, tapi orang Islam tidak ada perancangan dan kualiti lagi. Maaf tuan-tuan, kalau kita bandingkan kualiti orang Islam, kerja orang Islam dengan kerja orang bukan Islam ni masih jauh tuan-tuan. Kenapa? Padahal kita telah ada satu kitab yang menyuruh kita untuk berkualiti lebih. Berkualiti lebih berbanding dengan orang bukan Islam yang tidak ada pun kitab-kitab orang bukan Islam ini. Agama mereka menyuruh untuk mereka berkualiti, tapi mereka kualiti. Kenapa? Sebab orang Yahudi, dan berapa keras saja orang Yahudi di dunia ini, tapi perancangan mereka telah membuat milenium yang ketiga. Perancangan mereka, mereka bertingkatkan kualiti. Jiran kita, mereka telah habis buat perancangan milenium kedua. Kualiti, bukan orang Islam. Mengapa? Padahal Islam telah mengajak kita untuk sentiasa berkualiti. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak ada kualiti. Maknanya nak disuruh orang Islam berkualiti. Kita tidak mengkaji. Apabila kita tidak dekat dengan Islam, maka orang Islam akan lemah. Kita orang Islam akan kuat, hebat apabila kita dekat kepada Islam. Sebab tu orang-orang di zaman Umar, kenapa mereka mulai menjajah negara-negara bukan Islam? Karena mereka mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam, maka kekuatan mereka ada. Sekarang Islam, orang Islam tidak mengamalkan Islam, sama seperti harimau tak menggunakan senjata dia, taring tak ada. Rusa pun tak takut. Tengok harimau boleh lagi duk sembang. Sebab harimau tak ada taring. Tak ada taring dah. Cakar tak ada dah, semua kena potong dah. Ini orang Islam. Orang bukan Islam tak takut dah. Kerana kita telah hilang amalan syariat yang diberikan. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tak bersyukur. Ramai tak bersyukur kerana hilangnya kualiti. Dalam waktu yang sama, Al-Quran memuji kumpulan minoriti yang beriman. Minoriti yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa qalilum ma hum. Jadi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Amatlah sedikit mereka ini, tapi kualiti mereka besar. Wa qalilum min ibadish syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Sedikit saja, tapi mereka berkualiti. Banyak hadis. Menikahlah kamu, berketurunanlah kamu, dan perbanyakkanlah keturunan, kerana sesungguhnya aku akan bangga dengan bilangan kamu di antara umat yang lain. Ini suruhan kita untuk memperbanyak kuantiti. Ini orang Islam memang hebat. Kalau bab kuantiti, orang Islam memang hebat. Menurut kajian, kelahiran antara orang Islam bukan Islam ni tiap-tiap tahun bertambah. Orang Islam lebih besar. Kelahiran orang Islam ni lebih banyak daripada orang bukan Islam. Ini kuantiti. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang mendapat nombor 1, jangan jauh. Kita tengok universiti USM. Saya masih belajar di USM, PhD di USM. Saya tengok senarai yang mendapat beasiswa daripada USM. 1, 2, 3, 4, 5 Cina. Melayu ada seorang, 2 orang. Yang belajar ramai orang kita, yang lahir ramai orang kita, tapi kualiti ramai orang lain. Kenapa tuan-tuan? Kita telah ada kuantiti yang banyak, kenapa kita tidak membina kualiti? Islam menekankan kita sebab ini berhubungan dengan fiqh aulawiyat. Aula yang lebih utama, kita nak lebih utama. Ini kita mengambil yang berkualiti.
Sesungguhnya kita suka terhadap kuantiti dan banyak sesuatu, serta senang menonjolkan angka-angka besar daripada yang sebenarnya terdapat di sebaliknya, serta apa yang terkandung dalam angka-angka tersebut. Kita nak sesuatu yang banyak, tapi kita tak pertimbangkan, kita melihat kepada kualiti yang ada dalam banyak tersebut. Kita tengok dalam sejarah. Dalam peperangan Hunain, tuan-tuan biasa dengar peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini peperangan yang mana umat Islam lebih ramai. Peperangan yang mana umat Islam rasa mereka akan menang kerana mereka ramai. Sebab apa? Apabila mereka sedikit, mereka boleh menang, apalagi mereka ramai. Mereka akan menang. Allah sebut, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Thumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Semuanya Allah telah menolong kamu, hai para mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, iaitu pada waktu kamu menjadi congkak. Congkak ni sombong, menjadi sombong, bongkak. Ni bahasa Indonesia mungkin sikit congkak. Congkak kalau ke sini lain kan, main congkak. Ini congkak bahasa Indonesia, mungkin bongkak. Kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah melimpahkan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Ini terjadi apabila mereka merasa di sana ada kuantiti yang besar, tetapi mereka tidak melihat pada kualiti. Apabila ada kesombongan, hilanglah kualiti. Hilang kualiti, ada kesombongan. Tidak ada keikhlasan. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah sentiasa melihat kepada kualiti. Sentiasa melihat kepada kualiti. Siapapun yang baca sejarah para sahabat dan khulafa ar-rasyidin akan melihat hal yang sama secara jelas dan terang. Mereka melihat pada kualiti. Semua melihat kualiti. Tak penting kuantiti kalau tidak ada kualiti. Kalau ada kuantiti yang banyak ditambah dengan kualiti yang bagus, maka itu lebih baik. Satu ketika Umar Khattab mengirim Amr bin As untuk membuka daerah Mesir. Mesir ni dibuka oleh Amr bin As. Saya pernah ziarah tempat persinggahan ataupun masjid yang dibina oleh Amr bin As di Mesir. Tempat itu, masjid itu sekarang berada dalam paya. Dalam paya ada rangka-rangka dia duduk dalam paya. Ada pokok-pokok. Pokok apa? Macam mengkuang dalam paya. Terbiar. Tak buat elok. Padahal itu sejarah. Kami pergi. Orang Mesir heran. Kami pergi selak-selak kail pergi ke situ. Dan ini pergi ke mana ni? Pergi masuk ke dalam paya tu, dia kata. Tak tahu orang-orang situ tu. Orang di situ tak tahu. Yang kata inilah masjid, tempat persinggahan pertama Amr bin As pada waktu membuka Mesir. Dia orang Mesir, dia orang sekampung situ tak tahu. Kami pergi jauh daripada Tahirah, pergi ke Dimyat, sempadan dengan Israel, dekatnya dengan Israel. Pergi ke situ. Mana nilai? Tak ada nilai lah. Bagi mereka tak ada nilai. Sepatutnya tempat itu dibuat jadi elok, sepatutnya lah. Tetapi Mesir membuat tempat-tempat Fir'aun ini lebih baik. Tempat-tempat sejarah. Sebab Mesir ni dia punya duit masuk daripada pelancongan banyak. Tempat Fir'aun tu Masya Allah, piramid-piramid dia banyak. Banyak. Tempat-tempat Islam tengok sangat-sangat sedih. Nak pergi tempat-tempat yang Islam tu, kalau musim sejuk, nak pergi ke tandas tak jauh tuan-tuan.
Orang Mesir tak apalah, mereka tengok tembok pun kan, semua jadi tandas. Tak apalah, kita tak boleh. Tak boleh. Tempat-tempat sejarah orang Mesir, orang Islam dibuat juga, tapi tandas tak ada. Apabila tandas tak ada, kalau kita pergi, ada kawan kita nak pergi tahun depan, kata tempat tu jangan pergilah, kata Mesir sendiri jangan pergi. Kan, nampak tak? Jangan pergi sebab apa? Tandas tak ada. Semua rombongan kata tempat masjid ini kita jangan pergi kerana tandas tak ada. Dia kata Amr bin As membuka daerah Mesir dan bersamanya hanya 4,000 pasukan bersama Amr bin As. Kemudian Amr meminta tambah bilangan pasukan lagi, lalu diberi 4,000 pasukan. Mana ada 8,000. Minta kepada Umar tambah lagi 4,000. Asal 4,000 tambah 4,000 jadi 8,000. Bersama mereka itu diberi 4 orang lain. 4,000 asal tambah 4,000 dibagi lagi 4 orang. 4 orang. 4,000 4 orang. Dan Umar berkata masing-masing dari keempat orang ini sama dengan 1,000 orang pasukan. Nampak kualiti dia. Umar nampak kualiti. Umar kata dia telah bagi 4,000, 4,000, 4,000. Mana berapa ribu semua? 12,000. Padahal 8,000 4 orang. Umar kata yang 4 orang ini sama dia punya kualiti dia dengan 1,000 orang. Satu orang 4,000 orang. Satu orang 1,000. Bermakna 4,000. Jadi bilangan keseluruhan telah mencapai 12,000, Umar kata. Dia nampak dan dia tahu orang ini memang mampu. Dalam satu hari dan hari yang lain, jadi Umar ni sedang duduk bersama sebahagian sahabat di satu rumah yang bertanya tamu. Dia berkata, cubalah kalian berharap salah seorang di antara untuk menjawab. Umar kata, maksudnya macam ni, apa harapan kamu semua? Tanya kawan ni, apa harapan kamu? Harapan saya nak jadi orang kaya. Saya nak derma kepada orang semua. Bagus. Cita-cita aku kan. Kemudian yang lain tanya, harapan kamu nak jadi apa? Apa cita-cita? Saya nak jadi orang yang pandai sehingga saya dapat mengajar orang semua. Contoh, banyak jawapan. Kami harap ruangan dalam rumah ini dipenuhi dengan dirham-dirham dan perak, kekayaan, lalu akan diinfakkan ke jalan Allah. Sementara yang lain berharap agar ruangan ini dipenuhi dengan emas untuk diinfakkan jalan Allah. Umar sendiri berkata, tetapi aku berharap rumah ini dipenuhi oleh orang yang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar dia nampak, Masya Allah. Aku harap rumah ini dipenuhi oleh orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebab kualiti yang ada pada dia. Mu'az bin Jabal, kualiti yang ada pada Mu'az lebih besar pada dirham tersebut. Dan Salim Maula Abi Huzaifah, sehingga aku dapat mempekerjakan mereka di jalan Allah. Sebab Umar dah nampak dah 4 orang mereka sama dengan 4,000. Tak pentinglah emas itu, simpan dulu. Aku nak orang-orang seperti ini. Sebab masa Umar lah futuhat. Kalau kita kaji sejarah, masa Umar ni futuhat paling banyak. Futuhat ni negara-negara dibuka, baru dibuka. Paling banyaklah masa Umar. Sebab Umar dia punya minda dia ke depan. Dia seorang yang garang. Seorang yang garang. Minda dia nak perluas Islam ni seluas-luasnya. Dia nak orang-orang macam Mu'az bin Jabal, Ubaidah bin Jarrah. Ini kualiti. Pada zaman kita sekarang, jumlah orang Islam di dunia telah mencapai lebih dan 1/4 bilion. Ini mungkin pada masa sekarang kita ini. Ini yang hadis sebut, umat Islam ini akan jadi seperti buih-buih di lautan. Akan jadi, kerana tidak ada kualiti. Di sini diibaratkan bahawa suatu bangsa yang tidak bermutu, tidak mempunyai jati diri, serta tidak memiliki arah dan tujuan sebagaimana buih air limbah, air banjir. Tidak ada arah tuju. Masa banjir kita tengok sampah sarap yang ada di atas, dia akan mengikut arus mana banjir itu pergi. Tidak ada jati diri, tidak ada asas, tidak ada prinsip. Barat kata ke sana, kita ke sana. Media kata ke sana, ke sana.
Kita ibarat sampah sarap yang dibawa oleh arus banjir. Kita kena bina arus sendiri. Dan kita kena menghala arus itu. Kita tak boleh tahan arus. Tak boleh tahan tuan-tuan. Arus sekarang ini arus sains dan teknologi. Kita nak amalkan Islam, kita nak tahan arus teknologi ni, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tahan. Kita kena ambil arus itu, kita alirkan arus sains dan teknologi itu kepada yang baik. Banyak kebaikan di sana. Banyak kebaikan. Tak boleh kita nak tahan remaja-remaja sekarang ni, tak boleh buka internet. Tak boleh hadiri apa semua yang kita rasa rosak, tak boleh semua. Tetapi kita buat jadi Islami. Contoh dia kata nak buat hari jadi, sebab kawan-kawan ni buat. Kawan-kawan ni buat lagi teruk kan, buat parti dan sebagainya. Dia nak buat juga hari jadi. Kita buat Islami. Panggil mak ayah. Dia pernah kita suruh baca doa, buat Yasin sekali. Ada yang nak pergi baca Yasin pakai seluar ketat-ketat, tak pakai tudung, ada? Tak ada. Mana kita arus itu kita alirkan ke tempat yang baik. Jangan kita tahan arus itu. Kalau kita tahan, penahan itu akan hancur dan arus itu akan tetap mengalir dulu. Dia tidak boleh ditahan. Kita ambil sedikit lagi ya. Satu hari Ibnu Mas'ud memanjat pokok. Ibnu Mas'ud panjat pokok dan terlihatlah kedua betisnya yang kurus. Mungkin betis dia macam betis orang India, kurus-kurus semua. Biasa tengok cerita Tamil tuan-tuan. Cerita Tamil ni dia bukan pakai seluar. Dia semua pakai kain. Bila nak bergaduh dia selak kain dia, diikat ke atas. Semua nampak betis dia kurus-kurus je. Orang besar, tak padan kan. Satu kalau tak biasa tengok tak tahu lah. Saya biasa tengok. Kita tengok betis dia kurus. Mungkin begini ya. Mungkin begini. Kita nak bagi contoh. Dan terlihat kedua betisnya yang kurus. Melihat hal itu sebahagian sahabat tertawa. Sahabat lain pun gelak. Tengok betis dia kurus. Maka Rasulullah berkata, apakah kalian tertawa kerana betisnya kecil? Rasulullah kata, demi zat yang menguasai diriku, kedua betis itu lebih berat dalam timbangan Allah daripada gunung Uhud. Masya Allah. Hadis ini melihat pada kualiti. Betis kecil je. Kecil je. Rasulullah kata, apakah kamu tertawa, gelak melihat betis? Melihat betis Ibnu Mas'ud ni kecil, kata betis ini lebih berat daripada gunung Uhud. Kualiti betis itu. Sebab Ibnu Mas'ud lah yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara yang banyak meriwayatkan hadis dia Ibnu Mas'ud. Kenapa? Rasulullah melihat kepada kualiti. Tak payahlah nak tengok fizikal dia. Badan besar. Tapi otak kecil. Tak penting. Biar orang kecil tapi otak dia besar. Ilmu dia banyak. Nampak orang kecil je. Dia ni betul ke ni kata. Ni profesor ni ke? Kata profesor kecil sangat kenapa? Tak semestinya tuan-tuan. Takkan profesor semua besar. Tak penting Tidak mengapalah satu kaum dari hal yang tinggi dan pendek, badan keldai dan cita-cita burung pipit. Tak semestinya. Ini syair. Syair la ba'sa bil qawmi min tulin wa min qasrin jismun bighal wa ahlamul asafir. Tak penting. Orang besar tetapi dia punya cita-cita dia kecil. Burung pipit. Burung apa? Burung pipit lah sini kan. Burung pipit kan, burung cak lah. Badan besar tapi akal kecil. Ini semua bukan berarti bahawa Islam tidak menilai ukuran badan dengan kesihatan. Tak boleh lah kan. Kena kira juga. Lagi nak angkat rumah kalau orang kecil semua macam mana? Kena ada orang besar juga. Demikian pula besar dan kuatnya badan tidaklah menjadi ukuran perlawanan dan keutamaan manusia. Begitu pula ketampanan wajah serta kebaikan bentuk tubuh. Ini sebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tak penting. Akhlak baik, insya-Allah hidup akan bahagia. Kalau tengok biasa mak lah kan. Anak lelaki nak pilih pasangan, tengok tak kenal lah kenapa tak cantik.
Mak pula tak berkenan, anak berkenan lah. Ni ada tuan-tuan. Jangan nak tengok sangat. Tengok ke akhlak dulu. Kalau muka dia buruk pun, kalau akhlak baik, dia akan sentiasa senyum. Kalau orang manis, orang cantik sekalipun, kalau tak senyum, dia takkan manis. Pilihlah yang suka senyum. Walaupun nampak biasa, tapi dia senyum, akan manis. Ada orang lawa ni, dia tak senyum kan, monyok je.